Inilah Essaouira, terletak di barat daya Maghribi. Pada abad ke-15, pihak Portugis menjadikannya sebagai pusat perdagangan penting bagi mereka. Dan kini, ianya menjadi tumpuan para pelancong dari seluruh dunia. Berbanding dengan daerah-daerah lain di negara Maghribi, bagi saya, musim panas bermula di sini. Essaouira merupakan sebuah lagi pusat peranginan ataupun tumpuan pelancong yang harus dikunjungi apabila berada di negara Maghribi. Dan dari Marrakesh, perjalanan ke Essaouira memakan masa lebih kurang 2 jam lebih. Dan Essaouira bukan sekadar pusat pelancongan pada masa kini, tetapi pada zaman dahulu pernah dijadikan sebagai pusat perdagangan penting bagi masyarakat Portugis. Kerana Essaouira ini pernah dijadikan sebagai tempat di mana berjalannya aktiviti perdagangan dan juga tempat ataupun pusat di mana mereka memulakan proses mengeksport barangan, termasuk juga sehinggalah sejauh Melaka. Setelah 2 jam perjalanan dari Marrakesh, akhirnya saya sampai juga ke Essaouira. Dan iklim di Essaouira juga berbeza daripada kawasan yang pernah saya kunjungi di Maghribi. Ianya lebih panas dan tidak begitu sejuk yang mungkin membuatkan pelancong di situ selesa untuk berada di Essaouira. Dan memasuki saja kawasan penting di Essaouira itu, saya dapat melihat beberapa kedai ataupun gerai yang dibina yang mempunyai ciri-ciri Eropah ataupun Mediterranean yang cukup getara sekali. Bangunan yang dibina di bandar kecil di Essaouira itu juga mempunyai cat yang berwarna putih dan juga biru yang mengindahkan lagi suasana di pekan di Essaouira itu. Dan jalannya juga dibina begitu kecil. Beberapa kedai dibuka, termasuk juga beberapa kafe dan juga restoran. Dan kedai-kedai di situ kebanyakannya menjual cendera mata yang berkaitan dengan Essaouira dan juga Maghribi sendiri. Akhirnya saya menuju ke kawasan kota lama yang dipanggil sebagai Skala. Dan kota ini tidak begitu besar. Namun, beberapa meriam yang diperbuat di Britain diletak dan juga disusun di sekitar kawasan kota lama ini. Dan mengingatkan saya kepada beberapa filem yang pernah saya lihat ataupun tonton sebelum ini. Kawasan ini juga pernah dijadikan sebagai lokasi penggambaran bagi beberapa filem yang berkaitan dengan sejarah. Dan oleh kerana itulah Skala dipilih kerana ciri kota lamanya begitu gah dan begitu cantik sekali. Satu lagi tarikan pelancong untuk datang ke Essaouira ini adalah kota ini yang dinamakan Skala. Dan sejarahnya, meriam-meriam yang tersusun ini merupakan meriam Eropah yang dihasilkan di Britain, hasil pemberian para saudagar kepada Sultan Muhammad bin Abdullah. Dan berhadapan dengan Skala ataupun kawasan pesisir pantai itu terdapat beberapa pulau kecil yang juga terdapat beberapa lagi kota yang dibina di atas pulau tersebut. Berhadapan dengan Skala, terdapatnya sebuah pulau yang dipanggil Isle de Mogador. Dan pada hujung abad ke-19, Isle de Mogador ini dijadikan sebagai stesen kuarantin untuk jemaah haji yang baru pulang dari Mekah ke Maghribi yang disyaki membawa penyakit berjangkit. Dan selepas itu, Isle de Mogador dijadikan sebagai penjara. Dan di sekitar Skala itu, saya dapat melihat kegiatan nelayan. Dan kebetulan, ketika itu waktu petang dan ramai nelayan yang telah pun naik ke jeti dan memulakan aktiviti menjual ikan. Dan begitu riuh sekali suasana di sekitar kawasan itu. Waktu puncak di Essaouira ini adalah waktu petang kerana sekarang ini anda dapat melihat para nelayan
turun ke pelabuhan dan mereka akan memulakan sesi jual beli. Dan ada juga di antara pelancong datang ke sini untuk menyaksikan betapa ramainya para nelayan yang melakukan jual beli kepada pembeli, dan tidak kurang juga mereka orang tempatan yang datang dari jauh untuk datang ke Izmira ni semata-mata untuk membeli ataupun memborong ikan dengan harga yang sangat murah. Dan tempat yang terbaik untuk melihat pemandangan para nelayan ini melakukan jual beli adalah di atas skala ini sendiri. Dan selain daripada mereka menjual ikan, ada juga yang memborong ikan. Dan yang menarik minat saya adalah kerana ada di antara ikan-ikan ini yang tidak pernah saya lihat sebelum ini. Saya juga berkesempatan untuk memegang beberapa ekor ikan yang bagi saya agak aneh dan juga unik rupanya. Dan mungkin memberikan saya satu perbezaan kerana sebelum ini saya melihat ikan-ikan yang biasa saja rupanya. Dan mungkin kerana faktor geografi lautan Atlantik juga yang mempunyai arus yang bercampur, panas dan juga sejuk, yang menjadikan mengapa kawasan Essaouira itu adalah lokasi yang begitu penting bagi para nelayan, terutama sekali di negara Maghribi. Suasana petang di Essaouira seperti mana juga suasana jeti nelayan yang lain di seluruh dunia. Tetapi berbezanya, nelayan di sini sudah pun lali dengan kedatangan para pelancong. Dan di sini bukan saja anda dapat melihat mereka melakukan sesi jual beli ikan ataupun pemborongan ikan, tetapi juga dapat melihat mereka yang membaiki kapal. Di samping dapat melihat begitu banyak burung pelikan yang terbang di mana-mana saja, yang sememangnya menjadikan lokasi ini lokasi yang sesuai untuk mendapatkan shot-shot yang terbaik, terutama kepada mereka yang menggemari fotografi. Dalam kebanyakan tempat di Maghribi, saya suka Essaouira kerana Essaouira memberikan saya ketenangan. Dan bukan saja saya berupaya untuk mendapatkan shot ataupun gambaran yang indah, tetapi untuk mereka meminati pantai seperti diri saya, Essaouira adalah lokasi yang sesuai sekali. Dan oleh kerana keindahan dan juga ketenangan di Essaouira ini, saya berikan 4 klik. Apa sahaja ciri geografi yang mempunyai jarak 700 km ataupun ketinggian sehingga 4,000 meter atau 13,000 kaki dianggap sebagai ciri topografi ataupun geografi yang sangat penting dalam peta dunia. Oleh kerana itu, saya menuju ke Pergunungan Atlas yang dianggap sebagai nadi penting bagi negara Maghribi ini. Puncak yang terkenal di Pergunungan Atlas ini ialah Puncak Gourouza setinggi 3,280 meter dan hanya ditakluk pada tahun 1871. Dan selepas itu, ramai masyarakat Eropah yang cuba untuk menakluk Pergunungan Atlas sehinggalah sekarang di mana terbinanya jalan raya yang lebih senang untuk dikunjungi, maka kawasan Pergunungan Atlas menjadi tumpuan pelancong dan dibina beberapa resort ataupun pusat penginapan yang cukup dikenali di negara Maghribi sendiri. Salah satu itinerary ketika berada di negara Maghribi adalah untuk berkunjung dan melihat dengan mata sendiri perkampungan masyarakat Barbar. Masyarakat Barbar sememangnya adalah masyarakat majoriti di negara Maghribi. Di dalam perjalanan di Pegunungan Atlas itu, saya dapat melihat begitu banyak sekali perkampungan Barbar di kanan dan juga di kiri jalan raya. Namun, oleh kerana saya ingin menjimatkan masa saya ketika berada di Pegunungan Atlas, saya bertanya, di manakah perkampungan Barbar yang paling senang dan paling dekat untuk dikunjungi? Kaum Barbar merupakan kaum yang mendominasi negara Maghribi ini. Dan mereka merupakan kaum majoriti, iaitu 60% merangkumi seluruh Maghribi. Dan meskipun mereka telah pun meninggalkan kepercayaan lama dan memeluk Islam, namun bahasa ibunda mereka seperti bahasa Tamazight telah pun mula diajar kepada anak-anak yang berketurunan Barbar di sekolah. Dan kaum Barbar merangkumi 3 sub-kaum, termasuklah Tarifit dari utara Atlas, Imazigan dari pertengahan Atlas dan juga Shilha dari pegunungan tinggi Atlas. Ada teori mengatakan bahawa kaum Barbar ini datang dari benua Eropah, berhijrah secara nomad ke Maghribi kerana ciri-ciri mereka berlainan daripada bangsa-bangsa lain di benua Afrika. Namun, kewujudan dan juga asal-usul kaum Barbar ini masih lagi menjadi satu misteri. Sebelum ini, pada zaman dahulu, masyarakat Barbar sering disalah ertikan oleh masyarakat Eropah.
Mereka sering dilabelkan sebagai The Barbarian ataupun orang-orang gasar. Oleh kerana sifat kepahlawanan inilah, maka lahirlah beberapa tokoh dan juga pahlawan Islam yang juga lahir dari masyarakat barbar, termasuklah Tariq bin Ziyad. Dari situ juga saya mempelajari bahawa masyarakat barbar mempunyai satu sifat juang yang sangat tinggi. Dan mungkin kerana mereka membina penempatan di kawasan pergunungan yang membuatkan mereka begitu mahir dalam peperangan dan juga selok-belok pergunungan. Dan inilah yang membuatkan saya ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang masyarakat barbar ini. Apatah lagi apabila saya melihat perkampungan barbar tersebut, menjadikan saya tertanya-tanya, adakah masyarakat barbar yang tinggal di perkampungan ini berbeza dengan masyarakat barbar yang tinggal di bandar? Dan apabila saya memasuki kawasan perkampungan barbar yang terletak di Pergunungan Atlas ini, ianya memberikan saya satu perasaan yang cukup unik dan luar biasa sekali. Ini adalah perkampungan kaum barbar yang terletak di kaki gunung Pergunungan Atlas. Dan keunikan kaum barbar ini bukan saja mereka membina rumah di pegunungan ataupun di kaki Pergunungan Atlas, tetapi juga kerana mereka bentuknya yang walaupun nampak sederhana, tetapi cukup unik dan cukup cantik sekali. Kedatangan saya ke perkampungan barbar tersebut disambut oleh beberapa orang anak-anak kecil barbar yang nampak begitu comel tetapi comot sekali. Dan mereka seolah-olah gembira dan teruja menyambut kedatangan pengembara seperti saya. Di antara ramai anak-anak kecil barbar tersebut, terdapat seorang kanak-kanak yang begitu berani dan nampak sifat beliau yang begitu agresif dan tidak takut kepada siapa saja pelancong yang datang ke perkampungan barbar tersebut. Now you my photo. Okay? Now you take my photo. Anak kecil barbar ini seakan-akan seperti ingin tahu apakah misi saya sebenarnya ke perkampungan barbar tersebut. Dan bermain di fikirannya seakan-akan seperti ingin mempelajari seni fotografi bersama dengan saya. Dan saya akhirnya memberi peluang kepada anak kecil barbar ini untuk menyentuh dan mengambil beberapa gambar saya melalui kamera. Ternyata anak kecil barbar ini penuh dengan sifat ingin tahu. Itulah dia di antara keseronokan yang boleh anda rasai di perkampungan barbar ni, kerana kanak-kanak dia bukan nak saya katakan mesra kepada anda, tetapi mereka ni penuh dengan sifat ingin tahu yang membuatkan anda rasa begitu senang sekali untuk mengambil ataupun mencari apa-apa saja subjek yang menarik. Bukan saja pada seni bina rumah ni, tetapi juga pada masyarakat tempatan di perkampungan barbar ni sendiri. Yes. Oh, don't press. Dan alangkah baiknya ketika kedatangan saya ke perkampungan barbar tersebut, saya membawa peralatan sekolah ataupun mungkin alat tulis seperti pensel, buku dan sebagainya dan diberikan kepada mereka. Kerana melalui pengamatan saya di situ, barangkali anak-anak kecil ini tidak bersekolah dan mungkin kerana desakan hidup, kerana mereka tidak mampu untuk membayar yuran sekolah ataupun mungkin kerana jarak di antara rumah ke sekolah begitu jauh sekali. Mungkin secara kasarnya kepada mereka yang tidak pernah berkunjung ke perkampungan barbar, kampung barbar ini nampak seperti sebuah kampung yang daif, miskin. Tetapi itulah lumrahnya masyarakat barbar yang memilih untuk hidup dalam kesederhanaan. Namun yang paling penting sekali, mereka selesa dengan kehidupan mereka. Dan dari situ juga saya mempelajari bahawa meskipun mereka tidak dijamah dengan arus kemodenan, apatah lagi dengan teknologi canggih, asalkan mereka mampu memperolehi sumber bekalan seperti makanan dan juga air, itu sudah pun memadai bagi kehidupan mereka. Bercakap mengenai industri masyarakat barbar di perkampungan ini, ternyata mereka bergantung kepada hasil tanaman. Dan ada juga di antara masyarakat barbar di sini yang membuat dan menghasilkan hasil buatan tangan seperti tembikar dan sebagainya. Dan saya juga berkesempatan untuk meninjau dua lelaki dewasa barbar yang tinggal di perkampungan tersebut yang menghasilkan tembikar, terutama sekali tajin. Dan tajin ini akan digunakan sebagai alat dapur untuk menyediakan menu hidangan yang berbentuk tajin yang cukup popular di negara Maghribi sendiri. Satu perkara yang cukup luar biasa bagi diri saya apabila menyelusuri kawasan perkampungan barbar tersebut ialah apabila saya melihat sekumpulan wanita yang berusia mengangkat bebanan yang cukup berat di bahu mereka. Dan bayangkan, wanita yang setua ini mampu mengangkat bebanan yang begitu berat
apatah lagi dengan golongan muda babar di perkampungan tersebut. Di sepanjang perjalanan di Pegunungan Atlas itu, saya dapat melihat begitu banyak sekali gerai makanan yang dibuka di tepi jalan, dan oleh kerana saya begitu lapar ketika itu, saya tidak ragu-ragu lagi untuk berhenti di salah sebuah gerai untuk merasai bagaimana enaknya masakan tagine ini. Dalam perjalanan menuju ke Pegunungan Atlas, saya tertarik dengan satu kawasan ni, Mercy, yang berhadapan dengan aliran sungai ataupun caran glasier dari Gunung Atlas. Dan saya di sini untuk menikmati tagine. Dan apakah sebenarnya tagine? Tagine bukan sekadar menu makanan tetapi juga konsep penyediaan makanan di negara Maghribi ini. Inilah dia, tagine. Dan ianya dimasak melalui satu kelengkapan dapur yang dipanggil tagine. Dan ianya berbeza menu. Anda boleh pilih tagine daging, tagine ayam dan ada sedikit campuran sayur-sayuran di dalamnya. Dan cara untuk makan menu tagine ini, anda haruslah makan bersama dengan roti, iaitu makanan yang wajib ketika berada di Maghribi. Dan sekarang ini, dengan perutnya lapar macam ni, setelah saya berjalan-jalan di perkampungan Babar tadi, tibalah masanya untuk saya makan dan mencuba tagine dengan berhadapan pemandangan yang cukup indah sekali di kaki Gunung Atlas. Bon appétit! Bismillah. Tagine boleh disifatkan sebagai menu hidangan yang cukup menyihatkan. Ini kerana mereka menggunakan minyak zaitun sebagai asas ataupun bahan utama dalam penyediaan tagine. Dan selepas itu barulah mereka memasukkan begitu banyak sekali sayuran, termasuklah lobak merah, kobis bunga, tomato, ubi kentang, kacang pis dan sebagainya. Dan selepas itu mereka akan memasukkan daging seperti daging lembu, ayam ataupun kambing mengikut kemahuan anda. Dan kesemua ramuan dan juga bahan ini akan dimuatkan ke dalam tagine tersebut sebelum ianya dikukus dan setelah ianya masak dan seterusnya dihidangkan kepada anda. Dan ianya dibakar dengan menggunakan arang. Saya meneruskan perjalanan untuk menuju ke Okomaidin. Saya juga melalui lembah Orica yang cukup terkenal sebagai laluan penting ketika berada di Pegunungan Atlas tersebut. Dan akhirnya saya sampai di Okomaidin, terletak 2,650 meter ataupun 8,700 kaki dari aras laut. Okomaidin merupakan pusat tumpuan utama pelancong untuk merasai pengalaman bermain luncur salji. Dan ini juga di antara resort ski yang tertinggi dan juga termurah di benua Afrika Utara. Salah satu resort ski yang boleh didapati di Maghribi adalah Oikay Midin yang terletak di Pegunungan Atlas. Dan walaupun kedatangan saya pada ketika ini adalah pada penghujung waktu musim sejuk, namun masih ramai lagi masyarakat dan juga pelancong datang sini untuk melakukan aktiviti bermain ski. Sesampai saja saya di Okomaidin, saya ingin memulakan misi saya, iaitu untuk mencuba apa saja aktiviti yang berkaitan dengan luncur salji. Dan jika sebelum ini saya pernah mencuba ice skating ataupun luncur ais, namun kali ini saya inginkan kelainan, di mana saya ingin melakukan satu aktiviti yang lebih mencabar. Dan oleh kerana itu, misi saya ketika saya sampai di Okomaidin adalah untuk mencuba snowboarding. Oikay Midin ini juga diberi gelaran sebagai Little Switzerland bagi negara Maghribi. Dan tidak ramai pelancong yang ada pada ketika ini kerana sekarang adalah penghujung musim sejuk. Walau bagaimanapun, kemeriahannya masih lagi dirasai di Oikay Midin, di Pegunungan Atlas. Dan sesampai saja saya di Okomaidin itu, saya didatangi oleh begitu ramai sekali orang yang menyediakan perkhidmatan snowboarding ataupun ski ini. Dan dari situ juga, anda harus bijak memilih daripada siapakah yang anda ingin dapatkan perkhidmatan snowboarding tersebut. Jika anda datang ke sini, ramai orang akan datang kepada anda untuk menawarkan perkhidmatan mereka. Ada yang nak mengajar luncur salji lah, papan luncur salji lah. Jadi pandai-pandailah untuk anda memberi harga dan juga tawar-menawar. Dan anda kena bijak supaya anda tidak akan tertipu. Which one? This one. Setelah saya memilih kasut yang akan digunakan untuk bermain aktiviti snowboarding, saya kemudiannya diajar mengenai sedikit kemahiran
bagaimana untuk mengenakan kasut dan bagaimana untuk berdiri, dan yang paling penting bagaimana untuk mendapatkan posisi sebelum memulakan aktiviti snowboarding tersebut. Kerana aktiviti snowboarding seperti juga aktiviti ski harus dimulakan di atas bukit yang lebih tinggi kerana anda akan menuruni kawasan salji. Meskipun kawasan bersalji dan juga agak sejuk pada mulanya, akhirnya saya rasa saya telah pun menghabiskan beratus-ratus kalori semata-mata untuk bermain aktiviti snowboarding tersebut. Ada gaya macam peluncur profesional tak? Bila masuk Winter Olympic tak? Dan memangnya ini tidak semudah yang disangka ataupun tidak semudah seperti yang saya lihat. Kerana aktiviti snowboarding memerlukan keseimbangan yang sangat bagus sebenarnya. Dan oleh kerana keseimbangan saya tidaklah begitu baik, itulah yang menjadikan saya sedikit tercabar dengan aktiviti snowboarding. Dan ada banyak kali juga saya harus turun dan juga naik. Dan jika ditanya berapa banyak kali saya terjatuh daripada aktiviti snowboarding ini, berkali-kali, tidak terkira. Tetapi yang paling penting, saya begitu puas kerana berpeluang untuk mencuba aktiviti snowboarding yang sememangnya ingin saya cuba selama ini. Bermain luncur salji ataupun snowboarding di Okomaiden ini sememangnya memenatkan. Tapi puas hati! Walaupun memakan masa juga untuk saya sampai ke Okomaiden ini, tetapi untuk pengalaman bermain luncur salji dengan harga yang agak murah, saya berikan 5 klik untuk destinasi ini. Kemuncak saya di Okomaiden itu apabila saya melihat satu pemandangan yang sememangnya cukup indah sekali. Tidak pernah saya melihat pemandangan sebegitu sebelum ini. Kawasan itu adalah seolah-olah seperti memberikan saya postcard view ataupun pemandangan postcard yang hanya dapat dilihat di gambaran saja. Tetapi apabila saya melihat di hadapan mata saya, ianya membuktikan kekuasaan Tuhan. Kerana kawasan di Pegunungan Atlas itu bukan sahaja dihiasi dengan letupan salji yang melitupi kawasan bukit, tetapi termasuk juga kerana terletaknya sebuah kawasan tasik yang begitu tenang sekali airnya. Ini adalah satu kawasan yang cukup indah kerana ianya memberikan panorama yang menarik dan cantik. Di sebelah kanan saya terdapat sinaran matahari dan kepada mereka yang menggemari fotografi, ianya memberikan efek dan juga kesan siluet. Dan di sebelah kiri ini pula terdapat Pegunungan Atlas yang diliputi salji dan di hadapannya terdapat sebuah empangan termasuk juga jambatan. Dan lihat di ujung sana ada 2 orang lelaki yang sedang menunggang kuda yang memberikan satu panorama yang sememangnya cukup indah. Untuk melihat foto-foto yang menarik dan juga pengembaraan klik-klik, jangan lupa untuk mengikuti kami di akaun Instagram, hanya type alias klik-klik Instagram.